Ini bab larangan membawa mushaf ke negeri musuh. Demikianlah diriwayatkan daripada Muhammad bin Bishr, daripada Ubaidillah, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq menjadi mustabi' kepadanya daripada Nafi', daripada Ibn Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusafir bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya ke bumi ataupun ke negeri musuh dalam keadaan mereka mengetahui Al-Quran ataupun dalam keadaan mereka mengajarkan Al-Quran. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafara bil Quran ila ardil adu, melarang dari dibawa Al-Quran ke bumi musuh. Melarang dari dibawa Al-Quran, yakni dalam perjalanan ke negeri musuh. Ini bab takbir pada ketika perang. Diriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang Khaybar pada waktu pagi. Ketika itu mereka telah keluar membawa cangkul-cangkul atau siku-siku mereka di atas bahu atau batang leher mereka. Jadi mereka pikul siku dan cangkul di atas bahu mereka. Bila mereka nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkata, ini Muhammad bersama dengan bala tenteranya. Muhammad bersama dengan bala tenteranya. Falaja'u ilal hisn, mereka pun berlindung ataupun lari untuk berlindung di benteng atau ke benteng, lari ke benteng untuk berlindung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya seraya berkata, Allahu akbar, kharibat Khaybar. Khaybar telah roboh atau jatuh. Inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mudhirin. Sesungguhnya kita bila telah singgah di sesuatu tempat, di sesuatu halaman, di halaman sesuatu kaum, fasa'a sabahul mudhirin, maka pagi itu adalah pagi yang paling buruk bagi orang-orang yang diancam. Wa asabna humuran, kami mendapat beberapa ekor himar, kami memasaknya. Tiba-tiba nada munadin Nabi, penyeru bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam berseru bahawa Allah dan Rasulnya melarang kamu dari memakan daging-daging himar. Fa ukfiyatil qudur bima fiha, periuk-periuk itu dibalikkan dengan segala isinya. Jadi dituangkan, dilerakkan dengan segala isinya. Taba'ahu Ali an Sufyan rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan hadis ini daripada Sufyan sebagai hadis marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi, iaitu mengangkat tangannya. Dia menjadi mutabi', Ali menjadi mutabi' kepadanya daripada Sufyan. Ini riwayat daripada Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan. Menjadi mutabi' Ali ibn al-Madini, maksudnya menjadi mutabi' kepada Sufyan, menjadi mutabi' kepadanya, jadi kepada siapa? Abdullah bin Muhammad, dalam meriwayatkan daripada Sufyan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya itu, mengangkat dua tangan sambil berkata Allahu akbar, kharibat Khaybar. Bahwa yukrahu min raf'is saut fi takbir. Ini bab larangan mengangkat suara dalam bertakbir. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari
Katanya kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kami berada di tempat yang tinggi, di sesuatu lembah, halalna wa kabbarna, kami bertahlil dan kami bertakbir. Yani kami mengucapkan la ilaha illallah dan kami mengucapkan Allahu akbar. Suara kami meninggi, derah suara kami. Nabi SAW pun kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, yani wahai sahabat-sahabatku, irba'u ala anfusikum, kesihanilah diri kamu sendiri, kerana kamu tidak memanggil, tidak menyeru orang tuli, dan tidak juga memanggil orang yang gaib, yang tidak ada bersama kamu. Sesungguhnya ia bersama kamu, yani Allah itu bersama kamu. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha hampir. Bab tasbih, ini bab tasbih bila turun, bila turun ke lembah ataupun wadi, bila berada pada tempat yang menurun, bertasbih. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya kami bila naik, sa'idna, bila naik mana ke tanah tinggi ataupun ke kawasan yang tinggi, kabbarna, kami bertakbir. Bila kami turun, yakni ke tanah rendah, sabbahna, kami bertasbih, kami mengucapkan subhanallah. Ini bab takbir idza ala syarafan, bila seseorang itu naik ke tanah tinggi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya kami bila naik, yakni ke tanah tinggi, syarafan, idza sa'idna, yakni syarafan, kabbarna, kami bertakbir. Wa idza tasawwabna, dan bila kami turun, yakni ke kawasan yang rendah, sabbahna, lebih kurang itulah juga pada tasawwabna, yakni nazalna, seperti tadi dalam riwayat tadi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik daripada mengerjakan haji ataupun umrah, wala a'lamuhu, saya tidak mengetahuinya, melainkan dia berkata al-ghazwa, yani idza qafala min al-hajj aw al-umrati aw al-ghazw aw al-ghazwi, yaqulu, dia berkata, yani Ibn Umar, kullama awfa ala thaniyatin, bila saja Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat tinggi, yani ke tanah tinggi, aw fadfadin, thaniyah aw fadfadin, yani tanah yang berbatu tinggi, kabbara thalathan, baginda bertakbir 3 kali, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah, esa, dalam keadaan esa, tiada sekutu baginya, kepunyaannya lah segala kerajaan, dan kepunyaanlah baginya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa dia atas segala sesuatu. Aibun, kami kembali. Taibun, kami bertaubat. Abidun, kami menyembah, mengabdikan diri. Sajiduna li rabbina, kami bersujud kepada Tuhan kami. Hamidun, kami memuji, yakni Tuhan. Sadaqallahu wa'dah, Allah telah membenarkan janjinya dan telah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan telah mengalahkan pasukan-pasukan musuh, puak-puak musuh itu, wahdahu, dengan sendirinya. Allah telah mengalahkan dengan sarai dia lah, dengan esa dia, keesaannya. Qala Salih bin Kaisan berkata, saya berkata kepadanya, ini kepada Salim, adakah Abdullah tidak berkata insya-Allah? Adakah dia tidak berkata insya-Allah? Kata Salim, tidak. Babun, ini bab, ditulis untuk musafir, yakni pahala seperti mana yang maka ya'malu fil iqamah, seperti mana pahala seseorang itu mengerjakan amalan pada ketika dia bermukim. Yang dituliskan pahala untuk seseorang musafir seperti mana pahala ibadat yang dilakukannya pada ketika iqamah, pada ketika
hadar, yang dia tidak musafir. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibrahim Abu Ismail As-Saksaki, katanya, saya mendengar Aba Burdah, dia sendiri, yakni Aba Burdah, bersama dengan Yazid bin Abi Kabsyah dalam satu perjalanan. Yazid selalu berpuasa dalam perjalanan. Abu Burdah berkata kepadanya, sami'tu Aba Musa miraran, beberapa kali saya mendengar Aba Musa berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang hamba itu sakit, au safara, atau dia dalam perjalanan, dituliskan untuknya pahala seperti mana pahala amalan yang selalu dilakukannya pada ketika bermukim dalam keadaan dia sihat. Babus sayri wahdahu, ini bab berjalan seorang diri. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW menyuruh orang ramai pada hari Khandaq. Zubair menyahut seruan itu. Kemudian dia menyuruh pula mereka. Zubair menyambut seruannya. Kemudian dia memanggil pula mereka, menyuruh pula mereka. Zubair menyahut seruannya atau panggilannya 3 kali begitu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap Nabi ada hawari, ada pembela, dan pembelaku, pembantuku adalah Zubair. Sufyan berkata, hawari maknanya an-nasir, ini pembantu, penolong, pembela. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, sekiranya manusia tahu apa yang ada pada keseorangan, apa yang aku tahu, nescaya tidaklah berjalan seseorang yang berkenderaan pada waktu malam seorang diri. Babu sur'ati fi sayr, bersegera dalam perjalanan. Padas katalah. Ini masih lagi dalam perang. Imam Bukhari mengemukakan hadis-hadis adab-adab, cara-cara semasa perang. Di antaranya ialah larangan membawa Al-Quran pada ketika pergi ke negeri atau ke tanah, ke bumi musuh. Al-Quran adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan daripada umat Islam. Kemana-mana pun sepatutnya pergi kena ada Quran, berpandukan Quran, baca Quran, tengok Quran, kaji Quran. Tapi ada tempat-tempat di mana dilarang bawa Quran itu. Di antaranya ialah ke bumi musuh. Takut apa? Takut musuh menghinakan Al-Quran, atau buat huduh terhadap Al-Quran, campak ke dalam tong sampah ke, ataupun dia pijak-pijak ke, atau dibakarnya ke, atau macam-macam lagi boleh dibuat oleh musuh untuk menyakitkan hati orang-orang Islam. Itu sebab dilarang bawa mushaf ke negeri musuh. Itu satu yang tersebut dalam terjematul bab. Yang kedua, demikianlah diriwayatkan daripada Muhammad bin Bishr. Apa yang tersebut itu ada diriwayatkan daripada Muhammad bin Bishr, daripada Ubaidillah, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Kandungannya seperti tadilah. Lepas tu juzuk yang kedua. Juzuk yang ketiga, taba'ahu Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq menjadi mutabi' kepadanya. Jadi menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan daripada Nafi'. Jadi menjadi mutabi' kepada Ubaidullah dalam meriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Itu yang ketiga, juzuk yang ketiga dalam terjematul bab.
Nabi SAW bersama-sama dengan sahabatnya bermusafir ke negeri musuh dalam keadaan mereka mengetahui, mendapat ilmu, mengetahui Al-Quran, yakni mendapat ilmu dari Al-Quran. Satu, ya'lamuna Al-Quran. Yang kedua, wahum yu'allimuna Al-Quran, dalam keadaan mereka mengajarkan Al-Quran, duduk mengajar lagi dalam perjalanan itu. Lepas tu Imam Bukhari buat mari musnad dia satu saja, iaitu riwayat daripada Abdullah bin Maslamah, daripada Malik, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dibawa Al-Quran dalam perjalanan ke negeri musuh, ke negeri musuh. Jadi ada beberapa perkara yang disentuh di sini. Baiklah, kita tengok dulu dalam hasyiah ni. Kita tengok dulu dalam hasyiah. Imam Bukhari hanya menyebutkan secara apa? Menyebutkan sanad saja. Dia tidak sebut dengan lengkap riwayat Muhammad bin Bishr. Dia tidak menyebutkan dengan lengkap. Kalau kita tengok dalam hasyiah tu, dia tulis nombor 1, an Muhammad bin Bishr ila qawlihi tabahu Ibnu Ishaq. Adapun riwayat Muhammad bin Bishr, Ishaq bin Rahawayh telah memausulkannya dalam musnadnya daripada Muhammad bin Bishr itu. Lafaznya begini, kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil Quran makhafata an yanalahu al-aduw, gitu bunyi. Tapi oleh kerana ia Imam Bukhari tidak nak sebut belaka, dia sebut sikit je. Kariha, situlah dia ambilnya karahiyah, babu karahiyatis safar bil masahif. An yusafara bil Quran, yang dimaksudkan dengan Quran itu ialah masahif. Dia ambil makna dia masahif. Sebab apa? Makhafata an yanalahu al-adu, kerana bimbang akan diambil oleh musuh. Bimbang akan diambil oleh musuh. Wa qala ad-Daraqutni wal Barqani lam yarwihi bi lafzil karaha illa Muhammad bin Bishr. Tidak ada meriwayatkan dengan lafaz karaha ni, kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kecuali Muhammad bin Bishr. Adapun mutaba'ah Ibnu Ishaq itu adalah mutaba'ah bil makna, riwayat bil makna, kerana Ahmad ada mengeluarkan, ada mengemukakan hadisnya dengan lafaz naha an yusafara bil mushaf ila ardil adu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dibawa mushaf bermusafir ke negeri musuh. Itu saja, tidak lengkap seperti mana yang tersebut dalam riwayat Muhammad bin Bishr. Lepas tu tidak ada lafaz karaha, tidak ada juga dalam riwayat Ibnu Ishaq. Ini menghendaki bahawa tidak terlepas daripada karaha. Karaha itu sama ada tanzih ataupun tahrim. Demikianlah tersebut dalam Fathul Bari. Sebab naha makna larang. Larang itu sama ada haram, nahyu tahrim ataupun nahyu tanzih. Boleh jadi kedua. Kariha pun lebih kurang juga makna dia begitu. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hak ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya bawa dia ke negeri musuh, mereka itu mempelajari Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran. Nombor 2 adalah hasyiah nombor 2. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan tajuk ini, dengan juzuk tarjumatul bab ini, kepada apa yang dimaksudkan dengan larangan anis safar bil Quran itu. Larangan bawa berjalan Al-Quran itu maksudnya ialah bawa berjalan mushaf Quran, kitab Quran. Khasyata an yanalahu al-adu,
Kerana takut bimbang akan diambil oleh musuh. Bukan tidak boleh membawa Quran itu sendiri. Bawa Quran dalam dada misalnya. Hak tu nak pisah macam mana dah tu. Maksud tak boleh bawa ni ialah bawa kitab Quran tu, kitab. Quran itu yang tidak bolehnya. Imam Bukhari nak ayat hak tu lah. Sebab apa? Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya pergi ke negeri musuh, mereka duduk belajar lagi Quran, duduk mengajar lagi Quran. Tidak semesti Quran itu ada. Mengajar mulut begini boleh jadi. Duduk ajar maksud-maksud Al-Quran pun boleh jadi. Apa hak larang tu? Ni dia sendiri bawa pergi dengan sahabat-sahabat dia. Hak larang tu macam mana? Hak larang tu maksudnya bawa mushaf. Mushaf tu yang dilarang. Itulah sebab Imam Bukhari buat tajuk Karahiyatis Safar bil Masahif. Apa yang tersebut dalam setengah-setengah hadis sebut Quran tu, larang bawa Quran tu, maksudnya mushaf. Kalau ada kata Nabi SAW dengan sahabat dia pergi ke negeri musuh, mereka duduk belajar Quran, duduk mengajar Quran, maksudnya Quran bukan dalam bentuk mushaf. Tidak bercanggah lah. Imam Bukhari nak cerita begitu. Lepas tu bapa tak boleh bawa pergi ke negeri musuh kerana takut dia sampai diperolehi oleh musuh. Musuh nak buat kan kalau boleh ke dia? Boleh ke dia buat kena lah. Boleh ke dia buat kena. Ini satu masalah besar sebenarnya. Masalah besar dari segi mana? Dari segi orang-orang yang kepada orang-orang yang mengatakan Quran itu hanya ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar, tulis butir, pasipal. Sampai ke zaman Sayyidina Umar sipal lagi senyap susuk Quran dalam rumah. Lepas tu bila Sayyidina Umar mati, senyap pergi duduk dalam rumah Hafsah Quran tu, pak ada sebutir. Muka zaman Sayyidina Abu Bakar tu kan berselera, kononnya lah berselera. Ada di tulang unta, ada di pelepah taman, ada di batu, ada di kulit binatang, ada di daun kayu, macam-macam lah ada. Kumpul sebutir. Hak sebutir tadi sebab tadilah bila Sayyidina Abu Bakar mati duduk dengan Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar mati duduk dengan Hafsah. Lama dah khilaf, sekian banyak khilaf tentang Quran ni. Pakat bincanglah pula suruh tulis Quran ni hatta ke negeri-negeri ni. Lain tak ada lagi Quran ni, hanya ada di rumah Hafsah tu saja, dalam bentuk bertulis, dalam bentuk buku. Bila begitu ambil lah berapa kali pujuk Hafsah tu, tak sebui. Akhir sekali sumpah-sumpah minta nak atas kelip, tak apalah. Minta, bila minta tu builah. Pakat salin lah, ditugaskan Zaid bin Thabit dan beberapa orang lagi salin lah. Beberapa nuskah yang disalin tu pun 5-6 saja, hatta ke pelosok negeri, daripada Madinah tu, hatta ke Syam, hatta ke Kufah, hatta ke sini-sini. Beberapa nuskah saja. Hak lain tak ada Quran. Tak ada Quran. Lepas pada tu tak ada Quran. Ada tu pun setelah disalin tu pun tak ada titik, tak ada baris. Tak ada kau satu. Hak je bubuh titik, bubuh baris ni Hajjaj bin Yusuf, hak zalim tu. Itulah mengikut cerita ni. Hajjaj bin Yusuf. Lepas tu barulah tersebar Quran. Pada masa tu kertas pun tak ada. Nak tulis mana? Dalam sebuah kitab. Payah, pasal payahnya kertas tu. Kalau paling yang boleh buat pun sebutir waktu pun sipal di rumah Hafsah. Ceritanya panjang. Ialah kalau nak bincang benda ni, Maulana Tamanna Imadi di India telah tulis satu kitab, cara ke jam'ul Quran. Mula ada supaya orang lain-lain juga duduk kata seperti tadi. Setelah kita baca hak dia, kita baca hak orang lain lagi, tengok sana tengok sini, dan tengok dalam kitab-kitab Bukhari yang dia isyaratkan, tengok sini misalnya ni
Ni karahiyatis safar bil masahif, berapa butir mushaf. Hak tu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, larang bawa mushaf pergi ke negeri musuh tu. Mushaf ni apa makna? Hak berselerok di hak berselerok di tadi kok, di tulang, di pelepah taman, nak bawa lagu mana tu? Selari nak boleh habis Quran hak tu. Semua Quran selari bawa. Lori pun tak ada lagi. Kereta lembu, kereta lembu atau kereta kuda. Semua Quran. Kau macam mana yang dimaksudkan ini? Ni yang kata mushaf. Mushaf ni hak berselerok lagu tu, kau hak mushaf. Ini menjadi masalah kepada orang yang mengatakan Quran tu baru terkumpul di zaman Sayyidina Osman dengan banyak. Sebelum pada tu sebutir ku ada. Imam Bukhari kata karahiyatis safar bil masahif. Masahif tu jamak, banyak tu, bukan sebutir. Tu benar, banyak ke negeri musuh. Lepas tu panjanglah ceritanya. Situ dulu nak cerita berapa ramai orang duduk keliru. Sampai sekarang ni alim-alim pun duduk kata gitu. Apa kesannya kalau kita terima semua tadi? Apa kesan? Tak ada siapa fikir. Termasuklah Hana pun tak fikir juga dulu. Pergi dengan gitu sebab benda-benda lain lah, banyak perkara berapa banyak ni. Ada orang mengaji pun mengaji lagu tu, balik ayat lagu tu pula, faham tu lagu tu tak sudah. Sebab tu dia kena kaji, kena baca biar banyak. Bila baca banyak jumpa. Kalau tidak, kalau kita baca sikit-sikit lebih kurang, boleh jadi kita pelik dia, tak serupa dengan orang. Sekali tengok gitu. Tapi Imam Bukhari ni dia faham lagu mana ni? Kalau kita kata maknanya dia ni sebab orang lain-lain juga menganggap Quran ni hak mushaf ni dalam bentuk mushaf ni baru terkumpul zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman tu pun sebahagian daripada beberapa lama berlalu masa duduk dengan Hafsah. Tak ada juga dengan dia apa. Baru nak salin pun. Salin tu pun berapa nuskah. Lepas tu apa makna Nabi SAW larang buat pergi Quran ni? Kalau nak kata larang buat pergi mengajar, tak boleh mengajar. Ni dalam riwayat ni dia kata Nabi SAW buat pergi dengan sahabat-sahabat dia ngajar Quran, ngaji Quran. Bapanya takut kau dia dengan musuhnya. Kalau ada dalam dada kita, takut agak dia. Kalau dia bunuh kita, mati kita, tak ada. Dia bukan boleh nak koyak-koyak, tak boleh nak koyak Quran, koyak hati kita paling tinggi. Apa makna? Sebab tu Imam Bukhari buat mari dia nak ayatnya ada dua. Satu Quran tu tidak mesti mushaf. Hak yang dilarang ni ialah mushaf. Makna mushaf sudah ada, bukan sebutir adanya. Kalau kita kata di zaman Sayyidina Abu Bakar barulah ditulis dalam sebuah kitab, maknanya tak ada lagi. Di zaman Nabi SAW tak ada. Duduk berselerok. Apa makna Nabi SAW larang buat begini? Apa makna? Bukan sebutir, banyak. Itu masalah. Faham orang kita tidak terfikir tu. Apa cerita mari timbul zaman Sayyidina Osman ni, Pak? Apa akan jadi kalau kita terima hak tu? Faham kata hak tu ada dalam Bukhari juga, kita jumpa dah dulu kan. Ada dalam Bukhari juga. Inilah bendanya. Lepas tu Imam Bukhari tak ingat ke ketika dia royak dulu dalam riwayat tu? Apa yang dia sebut ada mushaf pula ni? Dulu tak ada lagi. Dalam riwayat tu tak ada lagi. Apa cerita? Benda ni benda payah. Bila berkait dengan Bukhari, serupa dengan Aisyah menikah umur 9 tahun 9 tahun tu, ada juga dalam Bukhari. Gap dia kedudukan sebenar. Inilah benda kena panjang lah, kena panjang. Jadi lebih kurang kita rayak secara ringkas lah. Secara ringkas hak sebenarnya riwayat itu riwayat yang marjuh, serupa dengan itulah hak Aisyah umur 9 tahun 9 tahun. Pak kita sudah berhadah hak tu pun. Siapa dia kata Aisyah kata sendiri ke kalau lagu mana, kita sudah berhadah hak tu. Hak ni pun termasuk dalam hak tu juga. Maka mengikut Tabanna Imadi, dia mengatakan ini hak tu hak sebut di zaman Sayyidina Osman tu baru terkumpul di antara hadis maudhu' dalam Bukhari. Siapa dia orang masuk? Musuh Islam.
Pasal apa? Dia akan bercanggah tengok ni. Ya. Hak ni, hak sebenar dalam Bukhari, hak asal. Ada hak. Apa tujuan Imam Bukhari kat mari? Tabahu Ibnu Ishaq. Itu pun jarang juga orang nampak. Apa tujuan dia kat mari Ibnu Ishaq? Tu dah Ibnu Ishaq ni tak pakar. Ni setengah-setengah orang yang tak faham lagi, hak tak faham lagi. Dia kata Bukhari macam mana? Ibnu Ishaq kita nak pertikam macam mana? Dalam Bukhari ada, dia perawi Bukhari benar. Ni macam di sini. Dia tidak faham. Tabahu tu apa makna? Apa yang Imam Bukhari buat mari sini ni? Bukhari nak buat gapo? Nak buat gapo? Setelah anak pun baca sekian banyak, tengok sana tengok sini, nampak. Imam Bukhari sama pun, supaya juga imam-imam lain pun, apabila dia mari pendapat satu orang, sokongan orang kita kata lagu tu dah tak boleh nak bawa Quran buat pergi ke negeri Musa. Ibnu Ishaq ni siapa? Syiah. Hak jo tukar pindah kata Al-Quran ni baru dikumpulkan di zaman Sayyidina Osman, puan ni lah juga kepala dia kata serupa dengan kita juga, iaitu Nabi SAW larang bawa mushaf, yakni mushaf sudah ada. Puak Syiah tu pun kata dah, kata lagu seperti kita juga, mushaf ni sudah ada banyak dah. Apabila sudah ada, buat agama dia pula cerita tu je. Hak di zaman Sayyidina Osman tu baru ada tu, tidak pun buat demo orang juga buatnya. Itu tujuan Imam Bukhari. Dia nak berkah dengan senjata demo sendiri. Dia bukan buat mari Ibnu Ishaq ni mana nak ayat Ibnu Ishaq ni molek, dia nak buat jadi hujah dah. Sebab tidak ada satu pun riwayat Ibnu Ishaq yang musnad dalam Sahih Bukhari. Tak ada. Cari kalau ada. Tak ada. Hak ni secara mutaba'ah lain, secara musnad lain. Secara mutaba'ah ni sebagai sokongan ni boleh jadi dia nak ayat musuh pun kata lagu tu, musuh hak duduk pertikaian, duduk kata Quran tu gini-gini pun dia pun supaya kita juga. Pak kalau kepala dia kata lagu tu, tak secara lah dia nak kata taqiyah kau guna ikut dia lah waktu tu, tapi ikut mana-mana pun dia ada kata. Dia ada kata lagu tu. Bila dia ada kata lagu tu, kuatlah hujah kita. Bukan daripada kalangan kita saja, daripada musuh pun ada juga kata begitu. Kalau kita terimalah hak kemudian, bermakna hak kemudian hak kata zaman Sayyidina Osman baru terkumpul, itu pun tidak terkumpul semua, bukan ada dalam semua rumah. Pak Lima Butir ada, itu pun orang kata sebar. Kalau kita terima hak tu, jadi lagu mana? Mana dulu Quran dengan hadis ni terkumpul? Kalau lagu tu, mana dulu Quran dengan hadis ni terkumpul? Abu Hurairah tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin Al-As tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah ada sahifah Jabir, ada sahifah Jabir tulis hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis dah, masing-masing ada suku. Quran tak ada. Mana lebih Quran dengan hadis? Cuba raya tu. Mana lebih? Kalau lagu tu lebih orang cara kepada hadis lah. Lebih penting hadis lah. Duduk mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hak dia kata la taktubu anni siwal Quran. Jangan tulis daripada aku selain daripada Quran. Mana ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh tulis gol lain. Hak boleh tulisnya Quran. Hak boleh tulisnya Quran. Gol lain tak boleh tulis. Walaupun atas pelepah tamak ke, atas tulang ke, atas batu ke, atas gapo ke, atas kulit ke, tak ada. Tak boleh tulis. Ulama kata gitu, maksud hadis tu la taktubu anni siwal Quran. Jangan tulis daripada aku selain daripada Quran. Ini menunjukkan kata dia hadis ni tidak ditulis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi larang. Hak dia suruh tulisnya, suruh tulis Quran kalau tak tulis. Kalau kita terima kata Quran yang disuruh tulis tu pun tulis di atas batu, tulis di atas kulit, rata-rata tulis. Hak tulisnya Quran, bukan hadis. Tetapi yang kita dapatinya yang katakan sahifah Jabir, as-sahifatus sadiqah Abdullah bin Amr bin Al-As an abihi an jaddihi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, itu riwayat itulah daripada as-sahifatus sadiqah. Lepas tu pula sahifah Abu Hurairah, hak tu tulis atas agama dia. Nak tanya dulu sahifah tu, orang panggil sahifah, tulis berselerok atas pelepah tamak, atas apa nama ni batu, berselerok sebab tulis Quran, dikatakan tulis Quran tu kah? Kau adalah sebuah buku.
Kan dalam sebuah buku, waktu Abu Hurairah serahkan kepada anak murid dia Hammam bin Munabbih buku hadis tu. Hak tu ada pula kertas. Nak tulis Quran tak ada kertas. Guana cerita ni. Guana ada kertas pula. Hak tu sahifah pula. Tidak berselerak pula. Sehingga tunggu sampai Sayyidina Osman baru nak tulis di buku ni, di kertas ni. Ada kertas. Dengan Abu Hurairah. Dia boleh tulis hak tu. Hak mana lebih penting? Quran ke hadis? Itu masalah. Jawabnya Quran lah. Kalau sudah boleh tulis sahifah Abu Hurairah, sahifah Gani tadi yang kita sebut tadi atas kertas, apa yang tak boleh tulis Quran ni atas kertasnya apa? Pak Ahlul Kitab tu Taurat Injil dia tulis atas gapo? Hak apa dia duk baca? Yu'allimunal kitab, duduk mengajar kitab tu berselerak ke? Atas pelepah tamak, atas kulit berselerak ke maksudnya kitab Taurat tu, kitab Injil tu? Dalam buku. Guana dia mau boleh jumpa kertas. Hak nak tulis Quran dia tak ada kertas kok mana? Orang tak jual ke dia ke? Jual ke buat demo tu saja. Mana? Faham duduk tulis, duduk sakut dia kat abah sekian banyak syair tu beribu-ribu baik syair. Dibawa cerita pula pada masa tu buta huruf, orang tak kerti baca, tak kerti menulis. Lepas tulis wak dia, gantung wak dia di Kaabah tu sampai dia nak baca. Dah buta huruf saja. Lepas tulis atas dia. Nak tulis syair ada pula kertas. Nak tulis hadis tak boleh. Tak ada kertas. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Ada tu dalam Quran kertas tu. Kau kertas tu makna ke dia? Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas, dalam kertas. Ada apa? Tahu dah kertas tu ada dah. Pakai kertas kita kata duduk tulis. Duduk tulis di pelepah tamak, duduk tulis di kulit binatang, duduk tulis di batu, macam-macam tulis. Duduk tulis di tulang binatang. Tu kau kertas ni. Ada dah kertas. Banyak dah kertas. Dan orang sudah pandai menulis, baca dah. Kalau tidak sia-sia. Sia-sia lah. Sia-sia lah mana buat kitab ke apa tu. Sia-sia lah tulis. Kalau orang tak pandai baca, tak pandai menulis. Pakai kitab tu. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Inna anzalna 'alaikal kitab. Banyak sekali disebutkan kitab tu gapo orang panggil kitab ni. Hak berselerak tadi kau kitabnya. Kitab tu. Fi suhufin mukarramah. Suhuf tu gapo? Suhuf tu helayan. Hak ni hak dalam Quran. Helayan buku. Bukan suhuf tu hak duduk berselerak tulis rata tu. Itu ke suhuf? Banyaklah dalam Quran sendiri pun sebut. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Gapo dia rak. Dalam Quran tak ada ayat tulis di pelepah tamak ke, tulis di tulang binatang ke. Tak ada ayat. Dia kata fi raqqim mansyur. Wa kitabim mastur, demi kitab yang ditulis. Mastur, yang digariskan, yang dituliskan. Tulis mana? Fi raqqin mansyur, dalam rak yang terbuka. Gapo dia rak yang terbuka? Dalam rak yang terbuka, iaitu kulit nipis. Dalam kulit nipis, di bawah kulit kijang ataupun rusa tu, dia ambil tu, dia soyak tu dalam tu, hak itulah jadi kertas. Jadi macam kertas pada masa tu. Rak. Hak tu disebut dalam Quran. Kalau nak buat dengan hak tu, boleh dah layar Quran. Kitab ni boleh dah daripada rak itu. Itu yang disebutkan. Tapi tak ada sebut tulis rata kok sini, tak ada. Dalam keadaan Al-Quran banyak sekali. Banyak sekali menyebutkan tentang kitab, tentang suhuf, tentang mushaf. Dan dalam hadis-hadis ni banyak. Kita nak pakai hak tu. Hak tu susah. Padahal Bukhari ni orang boleh masuk mana-mana pun. Sanad dia amal. Mungkin di satu ketika bila-bila masa orang boleh masuk. Orang tidak hafal Bukhari sebab hafal Quran. Sebab Quran tu ada percubaan nak baiki.
Setara Quran tu ada berapa kali dah dalam sejarah ni percubaan baiki nak pindah Quran itu. Apatah lagi Bukhari. Pakai orang selit di negeri kita yang sekian lama. Berapa lama dah orang Islam duduk Malaysia ni? Berapa ratus tahun dah. Pasal apa dia hafal kitab Bukhari? Sebab dia hafal. Usaha ke apa? Siapa dia ngaji kat kitab Bukhari ni? Nak tahu. Ya kita nak pastikan tak ada benda-benda luar masuk. Semua negeri kau ngaji. Cuba kat rakyat sorang kau apa Bukhari ni? Tak ada. Tak ada. Dalam keadaan tu hak tu sah. Lepas tu hak tu bahaya tu kalau kita terima. Artinya tidak ada tawatur Quran. Tawatur. Quran yang sampai kepada kita ni ada satu peringkat rahsia. Tak ada siapa dia tahu. Tidak ada tawatur kitabi, tawatur tahriri. Dalam bentuk tulis tu tak ada. Dalam bentuk tulis tak ada. Dalam bentuk hafal saja. Hafal ni boleh bubuh, tak serupa hafalan. Tidak yakinlah. Kalau ada pun ada satu kelebihan hafal tu, tapi dari segi bertulis tak ada. Orang boleh ragu dah tu situ tu terhadap Quran tu. Lepas tulis pula, hak ia tulis baris begitu gini ni orang yang paling zalim. Dikatakan paling zalim. Bolehkah kita percaya? Lah makanya baiknya pindah ke dia, mana tahu. Kalau kita kata ada Tuhan pelihara, Tuhan jaga, kita orang Islam bolehlah kata lagu tu. Kalau pada orang kafir, kalau benda ni fakta ni dia terima, dia boleh bahas tu. Kamu kata Tuhan pelihara, kita tak kata lagu tu. Orang boleh pindah tu. Orang boleh pindah. Maknanya tidak ada tawatur. Tawatur Quran ni banyak tawatur dia. Tawatur Quran. Maknanya yang boleh kita kata Quran ini adalah benar seperti mana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena mutawatir. Buat mutawatir itulah tak perlu sanadnya. Buat mutawatir tidak ada sanad-sanad ni sepah dalam kitab-kitab hadis. Buat tawatur. Tawatur tu dia kena banyak sudut. Tawatur makani, tawatur zamani, tawatur tahriri, tawatur hifzi. Tawatur nuzuli, banyak. Tawatur ilqai, tawatur qiraah, banyak pula tawatur itu pecahan ni. Dari semua segi Quran itu sampai kepada kita dengan tawatur. Tawatur tu bukan seorang dua yang bawa kepada kita. Tak, tapi ramai. Tidak mungkin seramai tu pakak boleh pelawak. Nak berdusta, nak pusing alah lain, tak mungkin. Itu yang dikatakan tawatur. Dari segi hafalan, seramai tu orang ingat lagu tu belaka. Tak mungkin dah salah kalau lagu tu. Itu tawatur. Tak ada kitab lain lagu tu. Orang hafal. Sehingga baris dia kalau salah, tegur selalu. Tak ada lagu tu kitab. Lagu tu hafal tu daripada Nabi SAW sampai sekarang. Sampai sekarang. Bukan seorang dua yang hafal lagu tu. Itu orang panggil tawatur hifzi. Lepas tu tawatur tahriri, tak ada. Orang tak boleh yakin lagi kalau tidak ada tawatur tahriri. Dia kena ada tawatur tahriri. Tulis, bertulis pun lagu tu juga. Ramai, bukan seorang dua. Bukan seorang dua. Tetapi beribu-ribu yang sudah tulis. Setiap rumah orang Islam ada dah pada masa tu Quran. Tapi kalau kita mengikut cerita tadi, hak tu sah, nak pakai hak tu sah, lepas tu ketepikan semua ayat-ayat Quran yang lain, ketepi semua hadis-hadis yang lain macam ni, ketepikan semua. Jawabnya, di zaman Nabi SAW tak ada, setiap buah rumah tak ada Quran. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingat apa yang dibaca di rumah-rumah kamu dan berupa ayat dan hikmat. Mana dibaca ayat dan hikmat. Lepas tu dalam bentuk kitab-kitab. Hak cerita Sayyidina Umar pergi ke adik dia duduk baca Quran kan, duduk mengajar. Adik dia hak nama Fatimah tu, Sayyidina Umar minta tu gambar dia, tulis di gambar dia hak tu. Hak dia minta tu. Ada kamu selera? Dah dalam bentuk kitab dah. Ada dah hak tu. Dalam bentuk kitab. Artinya ada setiap buah rumah setakat mana Quran yang sudah turun, ada dah. Masing-masing tulis dan masing-masing gomo tulis. Dalam Bukhari di tempat lain kita sudah jumpa dah dulu dalam kitab Salah. Ada dia panggil Ustuwanatul Mushaf. Tiang mushaf. Dalam masjid Nabi SAW ada satu tiang mushaf. Orang panggil mushaf al-um atau mushaf al-imam. Dalam Muslim ada juga. Dalam Muslim ada juga, tetapi dalam Muslim nuskhah Imam Nawawi pakai tu tak ada. Tetapi Muslim
hak nuskhah yang Hafiz Ibnu Hajar pakai dan Hafiz Aini pakai, ada riwayat tu seperti mana dalam Bukhari, iaitu ada ustuanatul mushaf, satu tiang dalam masjid Nabi SAW. Di situ diletakkan mushaf, sahabat-sahabat pakat pergi salin situ Quran. Hak tu hak mana? Kalau lah di zaman Sayyidina Abu Bakar baru tulis dalam kitab, hak tu hak mana? Yang mana Salamah bin Al-Aqwa', Salamah bin Al-Aqwa' ni kalau kita balik selah muka surat 418, Yazid datang sekali, Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa', ketika meriwayatkan hak tu, riwayat Ustuanatul Mushaf, riwayat ni juga, sanad ni juga termasuk dalam Thulathiyat Imam Bukhari yang tinggi kedudukannya. Yazid bin Abi Ubaid daripada Salamah bin Al-Aqwa' juga di sana, daripada Salamah bin Al-Aqwa' juga. Yazid bin Ubaid ni tengok Salamah bin Al-Aqwa' ni selalu kalau dia pergi masjid Nabi, dia pergi semaya situ, dia pergi cari dia tu semaya situ. Apa dia kata cari gitu? Dia ambil berkat, dia kata sinilah tempat selalu kita duduk dulu di zaman Nabi SAW. Maknanya di zaman Nabi SAW sudah ada mushaf itu, dan mushaf itu diletak dalam sunduk, dalam peti dekat tiang. Hak itulah yang menjadi rujukan sahabat-sahabat untuk saling. Mana-mana ada Nabi SAW suruh tulis situ, patut mana mari saling masing-masing buat klik. Ada dah mushaf banyak dah. Hak kata mushaf tak ada ni, hak cerita dia pegang hak tu sah, dia pegang hak tu sah pula, hak hak tu sah tak boleh tinggal. Biarlah bercanggah dengan hak lain-lain. Pak Ustuanatul Mushaf tu gapo dia? Tak sah cara. Fi raqtum mansyur pun tak sah cara. Fi suhufin mukarramah pun tak sah cara. Yatlu suhufan mutahharah tak sah cara. Suhufan itu apa makna? Yatlu suhufan mutahharah tak sah cara. Lepas tu dia letak atas Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni sahabat Ansari. Sahabat Ansari, Ansar. Pak Quran 13 tahun dah tu sebelum pada tu Mekah siapa dia tulis waktu tu. Zaid bin Thabit duk mana? Hai, ini menyebabkan orang ragu terhadap Quran ni. Baru nak tulis lepas pada tu sekian lama siapa dia tulis? Zaid bin Thabit ditulis habis mana? Habis selewak. Lepas tu dah ada pula riwayat Khuzaimah, Abu Khuzaimah, ia seorang dia menepati dua saksi. Dalam Bukhari tak ada hak tu. Ada ayat dengan dia, orang lain tak ada. Dia je ada tulisan. Bermakna tidak ada tawatur kitabi, tidak ada tawatur tahriri bertulis, tidak ada. Kebanyakan ulama kalau sampai situ dia kata hak tu hak bertulis tidak ada pada dia seorang. Kalau dari segi hafalan banyak orang lain hafal belaka duk baca semua dia kata. Tapi hak bertulis ada pada dia seorang. Diterima oleh Sayyidina Uthman. Apa? Diterima oleh Sayyidina Uthman pasal katanya dia ni walaupun seorang, Nabi SAW pernah anggap dua sebagai dua orang saksi. Jadi seperti dua orang adalah walaupun dia seorang, terima juga daripada dia. Tawatur kau orang panggil tu. Artinya kalau lagu tu Quran ni ada ayat-ayatnya ahad, bukan tawatur. Kalau lagu tu mana lebih Quran dengan hadis. Ni masalah. Apa pergi lagi orang ni riwayat lagu dia, orang ni riwayat lagu ni. Ini bakali bala pertama, bakali anda baru ayat ni. Sebenarnya duduk sebab lama dah. Duduk sebab lamanya. Betapa orang Islam ni dalam sebenarnya tak sedar gapo dia yang dia pegang. Sebenarnya. Lepas pada tu, ni kalau kita baca lah dalam kitab-kitab ulumul Quran gapo gak, ayat ni gini, ayat ni gini, hak ni qiraat ni begini, hak ni qiraat ni macam ni. Seseolahnya Quran itu boleh diriwayatkan dengan makna, riwayat bil makna pun boleh, sebuah hadis juga. Apa kelebihan Quran kalau lagu tu? Artinya lafaz Al-Quran itu tidak terpelihara. Apa makna kita ngapa Quran? Kalau orang salah kak teguh lalu. Tak boleh teguh lagi lah, mana tahu takut dia baca qiraat lain. Hak orang duduk apa seluruh dunia duduk apa hak mana? Duduk apa hak mana? Duduk apa hak ada ni lah. Hak ni lah hak betul. Lepas tu riwayat-riwayat yang banyak tadi tu. Hak tu benda yang kita kena perhati. Benda yang kita kena perhati. Jangan kita ingat Quran hadis saja yang diserang oleh musuh-musuh Islam. Jangan. Quran pun tidak terlepas. Semua Allah SWT sudah kata dia jaga Quran.
Pak Quran tu hak dijaganya. Hak riwayat banyak-banyak pelik-pelik tu, qiraat banyak-banyak tu tak ada. Dalam ngaji buka kitab ngaji. Lepas tu kan kalau orang untuk iman untuk sembahyang tarawih tu duk baca lagu ni, abang-abang kita baca ni. Hak ni hak mutawatir ni. Lepas tu kan kalau salah pak tegur. Walaupun baris saja salah, tegur. Hak tu lah hak tu yang jaga. Tapi tak ada siapa dia pun memikir sebenarnya. Pasal tidak pernah didedah. Tidak pernah didedah. Wah, kalau ada dalam Bukhari tu kak, sudah, pegang. Tak tengok dah dalam Bukhari juga tempat lain. Gana dia kata memberi makna lagu mana? Macam masalah ni. Bukhari juga. Dalam Bukhari juga. Kan sudah bercanggah. Di sana kata tak ada lagi. Sini kata Nabi SAW sendiri kata jangan bawa Quran, bawa pergi ke negeri musuh. Bawa Quran apa? Bawa Quran hak mana? Takkan bawa satu kereta lembu. Quran tu maksudnya maksudkan begitu. Dah, tidak gitu. Inilah banyak perkara yang kita kena faham. Dalam Quran disebutkan tentang ahli kitab yaktubunal kitab bi aidihim. Kitab tu kitab mana? Apa yang demo tu ada kertas, kita tak boleh. Kita siapa kau kita tak boleh. Tak ada kertas. Nak tulis Quran tak ada kertas. Nak tulis hadis ada kertas. Nak tulis Taurat ada kertas. Nak tulis syair ada kertas. Nak tulis Quran tak ada kertas. Kok mana? Tak usah cara lah kertas daripada Gabriel prosesnya, tak usah cara lah. Tapi kertas tak ada. Apa kalau tak ada macam mana dalam Quran tu? Kirtas ada tu. Dalam Quran sendiri ada sebut kirtas. Lagu mana? Inilah benda-benda yang kita kena perhati. Bi aidi safaratin kiramin bararah. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah bi aidi safaratin kiramin bararah. Bi aidi safaratin fi suhufin mukarramah. Kalla innaha tadhkirah, ini adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah. Hak ni Quran ni ada dalam suhuf-suhuf yang dimuliakan. Ada dalam suhuf-suhuf. Suhuf ni orang panggil hak selerak lagu tu. Kau suhuf ni lagu mana? Orang panggil suhuf ni. Suhuf-suhuf ni daripada sahifah. Dia terdiri daripada sahifah. Sahafah. Ada layar-layar tu baru orang panggil suhuf. Apabila ada suhuf fi suhufin mukarramah, ditulis bi aidi safaratin. Ditulis oleh penulis-penulis. Safarah tu maknanya penulis-penulis kiramin, yang mulia, bararah, yang baik-baik. Maknanya tak ada sebut khusus Zaid bin Thabit kau seorang, tak ada. Tapi kalau dalam riwayat tu nampak seseorang yang Zaid bin Thabit. Banyak lagi kita tidak bahas lagi riwayat tu. Tidak bahas lagi riwayat Zaid bin Thabit. Orang kata Zaid bin Thabit zaman Sayyidina Abu Bakar pun dia dah. Pada zaman Sayyidina Uthman pun dia pula minta. Lepas tu suruh orang lain pula duduk sekali dengan dia, apa cerita. Beberapa orang Quraisy. Panjanglah ceritanya, anda tidak nak sentuh hak tu lagi. Cuma secara umum dulu biar kita tengok, nak membuktikan hak ni dulu ni. Hak ni dulu. Dia kata bawa Quran lagu mana? Kalau sekiranya tidak ada dalam mushaf, sudah tentu ada dalam mushaf. Lepas tu Imam Bukhari sebut Ibnu Ishaq. Dia nak cekik lagi. Ni orang tak faham. Dia bukan sebut saja. Berapa kali kita baca dalam Kitabul Maghazi, Imam Bukhari wak mari Ibnu Ishaq, dia bukan nak ayat dia terima Ibnu Ishaq tu. Setelah dia wak mari hak Musa bin Uqbah. Setelah dia wak mari riwayat daripada Khalifah bin Khayyat, iaitu imam-imam dalam sirah dan sejarah. Lepas tu dia wak mari Ibnu Ishaq. Dia nak suruh banding. Hak ni orang kuat, hak ni orang tak kuat, hak ni kata pada tahun yang keempat, hak ni kata pada tahun yang ke-6. Fikir diri. Itu cara Imam Bukhari. Orang yang tidak faham, dia tak faham. Supaya juga di sini dia kata Ibnu Ishaq sokong Ubaidullah ni dalam meriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibnu Umar lagu ni. Bermakna Syiah pun terima Quran tu sudah banyak dah. Apa cerita pokok dia buat? Dia kata Quran dia tak ada lagi di zaman Nabi SAW, baru ada di zaman Sayyidina Uthman, tu apa cerita? Imam Bukhari ayatnya kepala pokok kamu ni sendiri kata ada dah Quran ni banyak. Kalau kita tidak kata hak tu madsus, hak riwayat tu, hak Jamul Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar ataupun zaman Sayyidina Uthman, dia akan bercanggah dengan hak ni. Akan bercanggah. Kita nak mana? Bukhari juga ni. Bukhari juga.
Hak semoleknya kalau kita terima hak ni, bermakna Quran itu terpelihara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada segala sudut. Bukan seorang dua yang hafal, bukan seorang dua yang tulis, bukan seorang dua yang baca, bukan seorang dua yang terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sampai kepada sekarang. Zaman percetakan banyak lagi Quran tu sampai kepada sekarang. Lebih yakin. Tapi kalau ikut tu, orang boleh ragu. Orang boleh goyangkan pegangan kita. Kalau dia kata kamu percaya, enggak, orang Yahudi dia boleh kata, kita tahu tak dia tak nak pindah? Kamu yang kata pindah? Kita nak mana? Kira dia percaya. Kecuali kita hujah dia. Kita tahu tak tu ditulis selepas daripada zaman Nabi Musa, selepas daripada zaman Nabi Isa berapa ratus tahun. Kita boleh bahagia. Sebelum kita daripada tu duduk mana? Barulah dia terganggu-ganggu. Dia nak buat terhadap Quran ni pun lagu tu jugalah. Puak-puak musuh ni. Supaya orang ragu, orang kata Quran pun nasib dia sama dengan kitab Taurat juga. Ditulis berapa lama selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mati. Sebelum pada tu tak tahu, tak ada. Paduk khilah lagi tentang baris, tentang huruf. Baris tu kemudian lagi. Baru ditulis oleh apa ni? Hajjaj bin Yusuf. Setelah sekian lama di zaman Bani Umayyah. Sebelum pada tu tak ada baris. Orang ni baca ya'malun. Orang ni baca ya'lamu. Orang ni baca lagu ni sebagaimana yang dapat kita lihat dalam apa ni? Qiraah. Boleh tengok setara mana. Boleh tengok setara mana beza tu. Jauh. Bukan dari segi lafaz saja tak. Sampai berubah makna. Dulu kemudian perkataan ayat tu. Dulu kemudian perkataan. Berapa banyak ada. Nak ayatnya ini semua riwayat bil makna, lebih kurang hadis lah juga. Tak ada keistimewaan Quran ni berbanding dengan Taurat, Injil, berbanding dengan kitab-kitab suci agama lain, lebih kurang tu ya. Tak ada keistimewaan. Faham jadi gana kita. Apa keistimewaan kita lagi pada ketika tu? Ini semua kenapa? Riwayat tu yang kita telan. Riwayat tu dia. Pening pakai su. Pening pakai su. Tapi kalau kita buat tu seperti mana ulama-ulama lain, ramai lagi ulama-ulama dalam hadis Bukhari dia tak terima riwayat Bukhari ni, dia terima hak lain, tidak jadi salah apa usah kau hak lain-lain hak lebih kuat lagi, lebih banyak lagi, kita ketepikan oleh salah kah? Berapa banyak ulama-ulama tak pakah dalam Bukhari ni, walaupun dia kata sahih dari segi sanadnya, tapi dari segi isinya kita tak pakai lagu tu. Berapa ramai ulama kata lagu tu. Bahkan seperti yang kita sudah bincang dah sebelum pada ni, ada yang mengatakan setengah-setengah riwayat dia tu dhaif, setengahnya mengatakan maudhu' pun ada. Apa tu? Tak jadi masalah. Hak lebih bahaya lagi, Islam tu sendiri diragui, Nabi SAW diragui, Quran itu yang menjadi tempat iman kita diragui. Kalau kita pertikaikan ni dibawa oleh manusia, orang perawi-perawi ni, mungkin dia tersalah, mungkin dia terlupa, mungkin orang lain buat masuk, mungkin berlaku. Hadis ni Tuhan tidak jamin nak jaga dia. Kalau dia jaminnya Quran. Lepas tu kalau masuk benda lain pun mungkin Tuhan tidak jamin, boleh berlaku benda tu. Lepas tu kita nak kata inilah peranan orang-orang yang mengaji hadis, mengaji Bukhari, tapi semula tengok semula. Lepas kita kata mana tak ada. Supaya tak adilah riwayat apa ni Ustuanatul Mushaf tadi dalam Muslim, Nuskhah Imam Nawawi tak ada. Mana? Tapi Ibnu Hajar kata dalam Muslim ada. Aini kata dalam Muslim ada. Kalau kita tengok Muslim ni, Imam Nawawi syarah ni tak ada hadis tu, tak ada. Duduk mana? Nak rayak je kita hadis ni ada, boleh berlaku lagu tu. Ada di sini dalam nuskah ni, tak ada dalam nuskah ni. Hak ni lebih, hak ni kurang, hak ni ada berlaku macam tu. Lebih kurang tu. Dalam kita hadis berbeza dengan Quran. Di sinilah maknanya setelah anda pada tengok-tengok, kaji, tengok fikir, tengok baca sana baca sini, lebih yakin kepada Quran. Bukan main Quran. Setara tu percubaan tu dari banyak sudut. Tak boleh perubah. Tak boleh buat. Walaupun sudah banyak, kita kata qiraat banyak dah, saya banyak dah orang ngaji. Pasal dia apa semua tu lagu tu? Pasal dia apa? Tak ada orang apa. Dia apa hak lagu ni? Walaupun banyak dah percubaan gitu gini, hak duduk tulis hak mana? Hak ni lah juga lagu ni. Ini menunjukkan mukjizat
Quran itu. Lagi kita yakin, lagi yakin. Bukan dengan kita terima cara tadi tu kau tidak yakin kau kepada Quran. Tak, kau yakin bahawa Al-Quran itu betapa terpelihara, dijamin keterpeliharaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nak ceritanya. Jadi agak panjang sikit sebenarnya. Perbincangan itu lebih panjang lagi, banyak lagi bukti-bukti yang lainnya. Cuma secara lengkah lebih kurangnya mudah-mudahan nampaklah sikit sebanyak. Kalau tidak, tak selesai ni masalah riwayat Bukhari. Dia pun dalam Bukhari, tu pun dalam Bukhari. Kita nak pakai hak mana? Nak pakai hak mana? Dan hak mana lebih munasabah? Gitu. Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya pergi ke negeri musuh membawa dalam keadaan mereka itu ya'lamun al-Quran, dalam keadaan mereka itu mendapat ilmu Al-Quran ataupun mengetahui Al-Quran. Pasal apa? Pasal duduk mengajar, duduk hurai. Nabi SAW duduk hurai, tafsirkan makna-makna Al-Quran itu, belajar Quran. Belajar lagu mana? Secara lisan. Yu'allimun al-Quran, mengajar Al-Quran. Di situ maknanya mengajar Al-Quran. Walaupun Imam Bukhari dia naknya lebih daripada itu lagi. Yu'allimun al-Quran itu umum, mengajar Al-Quran. Boleh jadi mengajar itu secara lisan, boleh jadi secara kitab, boleh jadi juga. Nak ayat Imam Bukhari nak. Sebab tu kalau kita bacalah misalnya dalam Al-Abwab At-Tarajim Syekh Zakaria dan Lam Yu'ud Darari, dalam itu dia ada sebut Imam Bukhari pakai maksud dia mari hadis ni bukan nak ayat mengajar secara lisan saja. Imam Bukhari selalu pegang dengan umum, mengajar Quran. Mengajar Quran ni boleh jadi secara lisan, boleh jadi secara buku, dalam bentuk buku, boleh jadi. Ini menunjukkan Nabi SAW ada bawa juga Quran tu pergi ke negeri musuh bila aman. Bila aman, aman lah ke mana? Dalam keadaan tentera-tentera Islam tu ramai kau, bukan seorang dua yang pergi dalam keadaan tu. Sebab itu kalau kita tengok dalam hasyiah ni pun, dalam hasyiah ni nombor 3 cuba tengok. Na an yusafara bil Quran ila ardil adu awradahu Ibnu Majah min tariq Abdurrahman bin Mahdi an Malik. Dia ada tambah dalam riwayat Ibnu Majah makhafata an yanalahu al adu, serupa dengan riwayat seperti tadi Ishaq bin Rahwi. Wa qala Ibnu Abdul Bar ajma' al fuqaha ala alla yusafara bil mushaf fi as-saraya wal askar as-saghir al makhuf alayh wa ikhtalafu fil kabir al ma'mun alayh. Akhirlah, mana kalau hak besar tak apa. Lepas tu Nabi SAW mengajar Quran di sini, pergi ke negeri musuh ni mengajar Quran, boleh jadi dalam bentuk kitab, boleh jadi, tapi aman, dalam keadaan aman. Pasal apa? Tentera Islam ramai kau, tak apalah kalau dalam keadaan tu. Imam Bukhari nak ayat sini hukum bawa Quran ke negeri kafir lagu mana. Tengok keadaan lah. Kalau aman tak apa, kalau tidak aman tak boleh. Serupa juga kita nak beri Quran kepada orang kafir. Kalau aman tak apa, kalau tidak aman tak boleh. Aman tu lagu mana? Mana kita tahu dia ni orang jujur, orang baik, orang yang sederhana, orang nak kaji, cuma dia nak tengok Quran sendiri, kita boleh bagi. Kalau tidak, kita tak boleh bagi. Nak ayatnya situ. Musuh ni ada dua. Ada musuh yang terlalu dendam kepada kita, dia tak boleh nak pijak kita pun dia pijak hak kita percaya, dia pijak seperti Quran. Ada musuh yang tidak lagu tu. Kita tengok keadaan seperti Nabi SAW, dia larang bawa pergi Quran, tapi dia sendiri, kalau kita pakai di sini mengajar ni berdasarkan Quran, dia sendiri bawa, menunjukkan ada tafsir, ada perincian di situ. Bukan larangan tu secara mutlak tak boleh bawa Quran, tidak. Begitu juga nak beri kepada orang kafir secara mutlak tak boleh, tidak lagu tu. Tetapi kalau kita tengok ni dalam hasyiah ni, dia ayat khilaf ulama, mana'a Malik aidan mutlaqan. Imam Malik secara mutlak kata tak boleh. Amal kau tidak amal, kau nak pergi negeri kafir tak boleh. Pasal apa? Dalam hadis ni dia kata dah Nabi SAW larang. Dia pakai gitu. Imam Abu Hanifah tafsilkan. Dia perincikan. Dia kata kalau amal tak apa, kalau tidak amal tak boleh. Imam Abu Hanifah kata. Wastudilla bi ala man'i bai'il mushaf min al-kafir.
liwujudil ma'na al-mazkur. Daripada hadis ni setengah ulama beristidlal bahawa tidak boleh kita jual Quran kepada orang kafir. Pasal apa? Makna yang tersebut ada juga. Jadi kalau kita jual, dia denda, dia ludah, dia koyak Quran. Dia beli tu dengan maksud tu, boleh jadi. Serupa dengan kalau kita pergi ke negeri musuh pun sama juga. Pasal ada juga keadaan itu. Wa huwa tamakkun min al-istihanah wala khilafa fi tahrim dzalik. Iaitu kita memungkinkan dia untuk menghina Al-Quran dengan cara kita jual kepada dia, boleh ke dia? Kalau lagu tu tidak ada khilaf tentang haramnya. Hak khilaf ni baru berlaku hal yasihhu law waqa'a wa yu'maru bi izalati milki anhu. Hak khilafnya, yani kalau hak sani lah, kalau pendapat sani, sah ke jual beli itu? Bagi orang yang mengatakan haram jual, sah ke? Kalau telah dijual, kalau telah berlaku telah dijual, adakah kena hilangkan milik dia, ambil semula, bagi balik pitih kepada dia? Kalau ke mana? Hak tu khilaf. Wasudillah bihi ala man'i ta'limil kafir al-Quran famana'a Malik mutlaqan. Imam Malik larang secara mutlak, tak boleh hajar orang kafir Al-Quran, yang ni hajar dalam bentuk tulisan begitu. Tapi Imam Abu Hanifah mengharuskan secara mutlak. Boleh berlaku, dia kata. Diriwayatkan daripada Syafi'i dua pendapat. Wa fassala ba'dul malikiyah bainal qalil. Setengah-setengah ulama Malik kata dia beza. Kalau sedikit ayat tu tidak sebuah Quran, tak apa. Kalau banyak tak boleh. Jadi inilah beberapa khilaf ulama. Maksud tadinya, kesimpulannya Imam Bukhari nak ayat dia ada tafsil bagi Imam Bukhari, ada perincian. Tidak kata tak boleh secara mutlak, tak boleh. Hak tak bolehnya takut Quran itu dihina, dibuat uduh terhadap Quran. Tapi kalau tidak lagu tu, sama ada jual ke, bagi hadiah ke, atau bawa ke negeri musuh ke, musuh tidak jenis tu. Seperti mana Hirakl, Nabi SAW hatta ayat Quran juga orang panggil tu pun hatta ayat Quran, dia simpan boleh. Kalaulah secara mutlak tak boleh bagi Quran pada orang kafir, macam mana Nabi SAW kirim ke dia? Ini menunjukkan boleh. Tidaklah mutlak, tengok kepada keadaan. Itulah Imam Bukhari naknya. Dia nak ayat sini, tengok kepada keadaan. Babut takbir indal harb. Nampak sekat tu lah. InsyaAllah kita sambung semula lah. Wallahu a'lam.